Topik hari ni agak panas sedikit. Okay, siapa yang makan cili rasa pedasnya? So, iaitu topik tentang emas leverage. Bila kita nampak apa-apa saja yang ada leverage kan, so dia banyak melibatkan tentang hutang. Macam hutang lah kan, kita pinjam duit beli rumah, betul tak? Dalam konteks emas leverage ni, kita pinjam duit dalam beli emas. Tu beza dia kan. So saya bagi contoh, tak ada kaitan dengan harga emas semasa lah, sebab saya pun nanti susah nak kira. So let's say lah, dalam video, sepanjang video ini saya bagi olok-olok, kalau saya beli 1 gram emas, saya keluar modal RM10. Kalau 1 gram emas itu naik harga kepada RM11, maka bila saya jual 1 gram emas saya dapat RM11, untung saya RM1, betul? Iaitu lebih kurang 10%. Tapi kalau kita masukkan elemen leverage, benda yang sama, saya hanya ada RM10, saya hanya mampu beli 1 gram emas, tapi saya buat pinjaman, saya boleh gandakan sebanyak 10 kali ganda. Maka dengan RM10, instead of dapat 1 gram emas, saya dapat 10 gram emas. Macam mana? Lagi 9 gram datang daripada mana? Syarikat bagi pinjam. So saya ada 10 gram emas, 9 gram itu hutang. And then harga emas naik. Seperti tadilah, RM11, naik by RM1. So sekarang ni, saya ada 10 gram emas. 1 gram sama dengan RM11. So, nilai emas saya dah jadi RM110. Adakah RM110 tu duit saya? Tak, saya kena bayar hutang dulu. Let's say saya nak jual kan, hutang saya berapa? RM90. So, RM110 tolak RM90, tinggal RM20. RM20 tu duit saya. Tapi tengok, modal saya RM10, tapi sekarang saya ada RM20 kan? Tadi kalau saya beli 1 gram je, naik RM1, saya dapat RM1 dia untung. RM10 modal, dapat RM10 untung. Maksudnya keuntungan saya 100%. So banyak duit, bagus lah. Itulah konsep emas leverage. Tapi anda kena tahu, setiap benda yang baik mesti ada risikonya. Jangan tengok video sampai sini tutup. No, kena sambung lagi, okay? Kena tengok second part of this video. What if harga emas jatuh? Sebelum anda cakap harga emas mana boleh jatuh, harga emas naik all the way, itu anda kena belajar lebih sedikit lah, okay? Anda kena tengok sejarah. Tengok apa yang berlaku dengan harga emas pada tahun 2011 sampai 2016, 2017. Cuba tengok. Let's say harga emas jatuh daripada 1 gram RM10 jadi 1 gram RM9. Dia jatuh sebanyak RM1 lah. So bila saya jual emas saya dapat RM9. Oh, saya rugi RM1. But what if saya pinjam, konsep macam leverage tadi, saya pinjam RM90, saya beli 10 gram emas. Nilai emas saya daripada 100 jadi RM90. Okay, saya ada RM90, tapi RM90 tu saya ada hutang orang kan. So saya pun bayarlah RM90 tu untuk tolak hutang. Saya tinggal berapa? Saya tinggal kosong. Dah tinggal kosong. So technically dalam bahasa mudahnya RM10 anda habis lah. Kalau harga emas jatuh daripada RM10 jadi RM8, nilai yang anda ada RM80, anda hutang RM90, anda dah bayar kesemuanya RM80, anda masih lagi ada hutang RM10, anda akan kena korek simpanan anda untuk lunaskan hutang anda. So ini risiko emas leverage. Kalau anda tanya saya hanya berani guna konsep leverage kepada hartanah sahaja. Kenapa? Sebab rumah ni dah berzaman-zaman. Dia tak ada apa-apa kes scam yang berlaku sebelum ini. Adalah kalau anda tipu beli rumah salah dan sebagainya. But majoritinya mak ayah kita, atuk nenek kita semua dah memang beli rumah guna hutang, betul? And then harga rumah naik. Berbalik kepada emas, it's a bit risky. In fact, it's not a bit, it's so high risk. Yang saya sendiri, walaupun saya punya pelaburan ni memang ada macam-macam, saya tak pernah gunakan emas leverage sebagai salah satu instrumen pelaburan. So, kepada anda yang menonton, jangan fokus kepada ketamakan. Sebab memang nampak macam, boleh buat duit dengan cepat. Orang yang buat duit dengan cepat ini, dia ada 2 jenis golongan. Satu, nasib. Nasib dia buat duit banyak and then dia rugi. Umpama judi. Boleh buat duit dengan judi? Boleh. Nasib lah. Tapi kalau anda dah ketagih, anda tak tahu nak urus kewangan, anda buat lagi sekali, anda akan hilang kesemuanya. Itu satu. Golongan yang kedua, orang yang buat duit dengan cepat ni adalah orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang betul-betul kaji, orang yang tahu segala kelebihan dan risikonya sebelum membuat tindakan. So jadilah orang golongan yang kedua, buat kajian betul-betul, selalu buat pengiraan kalau untung dan kalau rugi macam mana.